Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wa salam ala hadha an-nabiy karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman kullam atayna hukma wa ilma. Sakharna ma'a dawla al-jibal subhana dharqna fa'ilin. Ya hayy ya qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Ibrahim ya Muhammad sallallahu alaihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahma wa hikmata wal aqla wa husna rahmatika ya rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin, arzuqna fahma an-nabiyyin wal ulama'il 'amilin, hizzal mursalin wa imamil muttaqin wa rahmatika ya rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala menjalankan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah. Lebih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kesihatan kepada kita, yang mana nikmat sihat itu nikmat yang paling besar, kerana kita dapat mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapat hakikat nikmat sihat itu, dia dapat melihat apabila dia merasai ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia, barulah dia nampak bahawasanya itulah besarnya nikmat sihat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada seseorang. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat sihat ini, yang mana kita duduk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kedelapan puasa di dalam bulan Syahrul Haram, iaitu bulan Rejab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saumu yawmin min syahril haram afdalu min 30 min ghairihi, wa saumu yawmin min ramadan afdalu min 30 min syahril haram." Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Artinya, puasa sehari daripada bulan Syahrul Haram terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan yang lain, dan puasa sehari pada bulan Ramadan terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan Syahrul Haram. Kedelapan, iaitu antara puasa-puasa sunat yang dinakal oleh ulama dalam kitab ini, iaitu puasa Syahrul Haram, iaitu puasa bulan haram, iaitu haram untuk berperang. Yang ini pada bulan ini 4 bulan, iaitu bulan Rejab, Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram ni haram, iaitu berperang. Kerana orang Arab dulu dia suka perang. Jadi mari perintah Allah Subhanahu Wa Taala di bulan 4 bulan ini diharam berperang, maka dinamakan bulan Syahrul Haram, iaitu bulan Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Sebab bila berlaku Allah Taala larang peperangan, maka ketika itu mereka hak jenis pelihara kambing, hak jenis bercucuk tanam, dia tangguh berperang ketika ni bulan 4 bulan ni. Tu. Dan bila bulan Zulqa'dah tu, mereka ni mulalah berjalan. Mereka berjalan sebulan perjalanan untuk pergi haji ke Baitullahil Haram. Mereka pergi haji. Jadi sebulan Zulqa'dah tu mereka berjalan kaki, naik unta. Beza dengan sekarang mudah naik terbang sampai selalu, tak sampai sebulan. Tu
Adapun dulu bulan Zulkaidah tu sebulan, dikatakan bulan haram itu bulan yang diharam berperang. Kerana bulan Zulkaidah tu mereka puak-puak ni dia berjalan untuk mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Bila datang sampai habis bulan Zulkaidah sebulan, perjalanan mereka sampai ke Baitullahil Haram, maka bulan Zulhijjah tu dia kerja haji, dia buat haji. Sudah selesai bulan haji tu, mari bulan Muharram. Bulan Muharram ni bulan waktu puak-puak Arab dulu, dia balik dah perjalanan dia balik sebulan. Muharram tu sebulan perjalanan balik, pergi sebulan balik sebulan, perjalanan dulu. Lepas tu apa kaitan dengan bulan Rejab? Sebab apa dikata juga sebagai iaitu bulan Syahrul Haram, iaitu kerana bulan ni iaitu disebut oleh para ulama bulan Rejab ni supaya Mekah tu, negeri Mekah tu tidak sunyi lagi orang. Jadi orang yang orang yang duduk dekat-dekat dengan Mekah tu, supaya di bulan Rejab ni dia boleh lagi nak buat umrah, nak kerjakan umrah, nak buat ibadah-ibadah lain, boleh. Dan bulan Rejab tu dia tak boleh berperang. Ini yang disebut oleh para ulama, iaitu di dalam antara hikmah dia dikatakan sebagai bulan Syahrul Haram. Qala musannif rahimahullahu taala, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saumu yawmin syahril haram afdalu min 30 ghairih, wa saumu yawmin min Ramadan afdalu min 30 min syahril haram. Itu puasa sehari daripada bulan Syahrul Haram. Mana? Iaitu bulan Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, bulan Muharram. Sehari itu afdal 30 hari daripada bulan yang lain. Dan puasa sehari daripada bulan Ramadan terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan Syahrul Haram. Besar lagi bulan Ramadan ni. Cuma tengok hadis Nabi SAW ini, kata Al-Ismail Al-Hiraqi, tidak terdapat dalam ukhudijul hadis Nabi SAW, tidak terdapat hadis Nabi SAW, iaitu dalam kitab ni dia kata aku tak jumpa hadis Nabi SAW. Maka kita boleh katakan ini suatu pandangan para ulama. Cuma bulan Ramadan memanglah fadilatnya lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana walaupun tidak ada hadis, kata pakar ulama hadis, seorang ulama namanya Al-Hafiz Al-Iraqi, dia menyatakan ini bukan daripada hadis Nabi SAW, tapi kita boleh ada lagi hadis-hadis yang lain yang menguatkan bahawasanya bulan Syahrul Haram ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu 4 bulan tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man sama 3 ayyam min syahril haram, al-khabith wal jum'ati was sabt, kataba Allah lahu bi kulli yawmin ibadah, kataba Allah lahu bi kulli yawmin ibadah 700 ammah. Barang siapa puasa 3 hari daripada Syahrul Haram, iaitu pada hari Khamis, Jumaat, Sabtu, nescaya dituliskan oleh Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap sehari ibadah 700 tahun. Jadi di antara lagi sabda Nabi SAW, iaitu barang siapa berpuasa di bulan Syahrul Haram, makna bulan Rejab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram ni, siapa berpuasa sunat di dalam dia tu, iaitu dia puasa 3 hari daripada Syahrul Haram itu, hari Khamis, hari Jumaat, Sabtu ni, nescaya ditulis, Allah Ta'ala tulis baginya ni tiap-tiap sehari itu ibadah 700 tahun. Hebat siapa puasa ni. Cuma hadis Nabi SAW ni, saya tengok dalam satu hadis Nabi SAW Jalan As-Saghir, hadis ini
Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Azdi dalam kitab Ad-Du'afa. Du'afa menunjukkan ini hadis ini menceritakan hadis-hadis yang dhaif. Ini hadis yang dhaif tapi boleh fadil amal, boleh beramal. Hadis ini ada dhaif. Al-Imam Al-Uqaili begitu juga Al-Imam Al-Azdi mengarang suatu kitab Ad-Du'afa. Di dalam kitab itu nakal hadis-hadis yang dhaif ataupun hadis-hadis yang dhaif jiddan, ataupun disebut juga dalam hadis al-mawdha', hadis yang direka oleh setengah manusia yang lain. Jadi dalam kitab tu, jadi hadis ni jelas suatu hadis yang dhaif, tetapi fadail a'mal boleh kita mengambil berkaitan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Bermula yang terlebih, dan di antara lagi bermula yang terlebih afdal daripada bulan 4 itu, iaitu bulan Muharram, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus saumi ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Bermula yang terlebih afdal daripada puasa kemudian daripada Ramadan itu, iaitu puasa bulan yang dibangsa kepada Allah, iaitu bulan Muharram. Bulan Muharram ni antara puasa yang besar fadilatnya, yakni kemudian daripada Ramadan, yakni nisbah puasa sunat. Ada pula puasa Ramadan tu tak lawang lah, hak tu hak fardu. Hak ni puasa yang sunat ni, iaitu kemuliaan dia itu, iaitu bulan Muharram tu. Iaitu disebut di sini bulan Muharram, iaitu Rejab, Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram ni adalah paling dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah kita puasa sehari ke, dua ke, ataupun Isnin ke, Khamis ke, di bulan-bulan Muharram tu, iaitu Rejab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Tapi dalam bulan-bulan tersebut ada fadilat-fadilat pula. Di bulan Rejab ada puasa, kelebihan dia tersendiri. Bulan Zulkaidah ada kelebihan tersendiri, dan bulan Zulhijjah ada kelebihan dia tersendiri, dan bulan Muharram juga ada kelebihan dia tersendiri. Cuma dia dikatakan bulan Syahrul Haram, iaitu kerana haram untuk berperang di bulan-bulan yang 4 itu. Qala musannifu rahimahullahu taala, inilah puasa yang berulang-ulang sebab berulang tahun. Jadi ada puasa yang berulang-ulang tahun. Mari puasa tahun bulan Muharram, kerana berulang-ulang tahun. Datang bulan Rejab, datang bulan Zulhijjah, datang bulan Syaban, datang bulan Ramadan. Ini kerana berulang-ulang tahun. Adapun puasa berulang-ulang sebab berulang-ulang itu, iaitu puasa sehari daripada bulan, iaitu daripada awal bulan, dan sehari daripada pertengahannya, dan puasa sehari daripada akhirnya, dan puasa pada hari bid, iaitu yang ke-13 daripada 3 bulan, tiap-tiap bulan, daripada tiap-tiap bulan, dan yang 14 di dalamnya, dan yang 15. Jadi ada yang berulang-ulang sebab bulan. Tadi berulang-ulang sebab tahun. Ada puasa yang berulang-ulang sebab bulan, iaitu sehari awal, pertengahan, iaitu hari bid, hari putih, puasa hari putih kita. Disebut sebagai hari bid, hari yang puasa putih, iaitu 13, 14, 15. Orang rajin-rajin puasa, dia boleh tengoklah kalender dia tu, iaitu hari bid, hari yang hari putih. Orang tanya puasa apa? Puasa bid, itu puasa hari putih. Hari putih yakni 13, 14, 15. Ikut bulan Hijri, jangan ikut bulan Biladi. Biladi ni Masihi. Yang disebut oleh para ulama,
para ulama tertentu ikut iaitu hak dia lebih baik, lebih mu'tamad dipilih di kalangan para ulama, iaitu pilih di bulan Hijri, bulan Hijrah, jangan bulan Miladi, bulan Masihi tu. Itu hari yang putih ni kira. Sebab ada juga orang dia berpuasa, dia rajin berpuasa. Dia kata hari ni saya puasa. Sebab hari ni 15 hari ni 15 Ogos hari ni saya berpuasa. Ada juga jenis begitu 13, 14 ikut Miladi Masihi. Tapi yang mu'tamad dipilih oleh para ulama tu saya tanya, mereka ni menyatakan bahkan dalam kitab-kitab yang lain Ashqalul Ibadah, perkara yang berkaitan dengan ibadah, ibadah Allah Azza wa Jalla, taqarrub billahi Azza wa Jalla, perkara nak mendekat diri Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi dalam kitab-kitab yang lain disebut iaitu ikut bulan Hijri. Bulan Hijri iaitu lebih comel, iaitu hari bid ni. Kalau bulan-bulan yang lain, sebab kata ulama bulan-bulan yang lain kita ikut bulan Muharram, tu kita dak tanya bulan Muharram ni jatuh pada berapa hari bulan Masihi, kita dak tanya begitu, tapi kita ikut bulan Islam. Jadi sebab itulah bulan hari bid ni lebih tepat disebut oleh para ulama, kita ikut iaitu hari iaitu bulan Hijri, jangan ikut di bulan Miladi yakni Masihi. Qala al-musannif rahimahullahu taala, adapun puasa yang berulang-ulang, sebab berulang-ulang Jumaat itu iaitu puasa pada hari Isnin dan hari Khamis dan pada hari Jumaat. Ini puasa yang berulang-ulang minggu, tiap-tiap minggu ni. Tetapi hendaklah dipuasakan hari Jumaat itu serta hari Khamis serta hari Sabtu, kerana makruh puasa pada hari Jumaat itu dengan tiada dipersertakannya pada hari Khamis dan hari Sabtu. Itu di antaranya ini puasa berulang-ulang minggu. Puasa Isnin Khamis lah, masyhurnya Isnin Khamis. Tapi kalau orang tu nak puasa hari Khamis juga, maka dia mesti bersertai dengan hari Khamis, Jumaat, ataupun dia puasa Jumaat dengan hari Sabtu. Jangan puasa Jumaat sebagai puasa yang tunggal, mari-mari puasa hari Jumaat. Melainkan puasa qadha tu lain lah. Puasa qadha lain, orang tu hak wajib. Ni puasa sunat ni. Puasa sunat maka boleh, iaitu seseorang dia puasa. Jangan buat pekerjaan makruh. Kita nak pahala, tapi dapat makruh sebab puasa hari Jumaat tunggal saja. Maka itu yang kebanyakan para ulama menyatakan itu perkara yang tidak sayuga dibuatnya. Seperti sabda Nabi SAW, la yasumu ahadukum yawmal jum'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dah. Rawahu Bukhari. Hadis ini Bukhari, hadal hadithul hasan. Ini hadis hasan, hadis yang baik. Jangan puasa seorang daripada kamu pada hari Jumaat, melainkan bahawa puasa pada hari yang dahulunya atau hari yang kemudiannya. Maknanya jangan puasa hari Jumaat saja, tapi mesti tak nak puasa hari Jumaat boleh. Puasa ambil hari Khamis dengan Jumaat, ataupun nak puasa Jumaat, tapi mesti disertai dengan hari Sabtu yang dahulu ataupun yang kemudian. Itu di antaranya. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, fatukaffaru dhunubul usbu' bi sawmil ithnain wa khamis wal jum'ati wa dhunubul syahri tukaffaru bil yawmil awwal min syahril wa yawmil awsat wa yawmil akhir ayyam bid wa tukaffiru dhunubus sanah bi siyami hadhihi al ayyam wa ashhadul madhkurah. Artinya dihapuskan Allah Ta'ala segala dosa yang di dalam satu minggu, satu Jumaat dengan puasa pada hari Isnin, hari Khamis, hari Jumaat, dan dihapuskan segala puasa di dalam sebulan dengan bulan pada awal daripada tiap-tiap bulan dan pertengahan bulan dan bulan pada akhirnya bulan, dan pada puasa pada hari bid, itu 13-14 hari putih ni.
Dan dihapuskan Allah Ta'ala segala dosa yang di dalamnya setahun dengan puasa pada segala hari ini dan segala bulan yang tersebut itu. Jadi Imam Ghazali kata iaitu dihapus segala dosa pada puasa seminggu ni, iaitu pada tiap-tiap minggu ni. Isnin Qamih lah biasa puasa orang panggil puasa yang berulang-ulang minggu, iaitu Isnin Qamih. Dan memang sabit lah. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, Rasulullah SAW menyatakan Isnin dan Qamih ini Allah Ta'ala membuka pintu langit untuk menerima amal kebajikan seseorang. Jadi salah satunya ibadah puasa Isnin Qamih. Banyaklah kelebihan dia. Kalau kita tengok nakal Imam Nawawi, pandangan-pandangan banyaklah. Apa lagi kalau kita ambil sedikit pandangan Imam Nawawi, di mana dia kata kalau siapa yang sentiasa berpuasa pada bulan Isnin, itu Isnin dan Qamih, itu Allah Subhanahu wa taala wa ihadil lil qalb, Allah Taala beri ilham yang baik-baik dalam hati dia. Hati dia cerah. Jadi Allah Taala beri ilmu yang baik dalam hati dia. Kefahaman tu mudah nampak. Hak lain tak nampak, dia nampak cerah. Tu salah satu kelebihan puasa Isnin Qamih yang dibuat Imam Nawawi. Maknanya dia puasa, dia amal puasa Isnin Qamih ni, dia faham ilmu ni, ilmu hatta dikatakan ilmu yang tidak dipelajari. Dia nampak dia maknanya satu ilmu dia boleh kiyah beribu-ribu perkara lain. Tu orang panggil satu perumpamaan, dia boleh kiyah dengan beberapa umpamaan. Banyaklah. Itu luar biasa. Orang yang selalu mengamalkan puasa Isnin Qamih kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana lain, bukan kerana saya sebut sebelum ni, kerana nak hilang kolesterol ke, kerana nak mengurangkan gemuk pada badan, nak kurangkan banyak-banyak lagi lah. Itu bukan kerana tu. Puasa kerana tu haba mansura, dapatlah hak tu, hak jadi gemuk kuranglah kuruh tu, dapatlah hak perkara tu, dapat hak dunia dapat, tapi pahala haba mansura, debu berhamburan. Yang penting niat kerana Allah, dunia pun dapat, akhirat pun dapat, akhirat pun dapat, dunia pun dapat. Itu hebat. Siapa berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berjanji, kerana kelebihan puasa ini, banyak kelebihan dia. Orang ni kadang-kadang dia tak boleh nak buat amalan lain, dia boleh berpuasa. Tapi kalau rajin-rajin puasa, alhamdulillah. Tapi jangan pula disebabkan puasa melewat-lewatkan sembahyang. Itu kata Syekh Daud Al-Fadhani dalam kata Imam Ibn Atha'illah dalam kitab hikamnya, menyatakan itu orang yang tertipu daya. Rajin puasa Isnin Qamih ataupun puasa-puasa sunat ni bagus, tapi lewat pula sembahyang. Sebab apa lewat ni sembahyang ni? Allah, saya puasa hari ni, Allah letih sikit hari ni. Maklumlah saya puasa. Awak puasa apa? Saya puasa sunat. Puasa apa? Di bulan Muharram. Puasa apa? Bulan Ashura. Bulan apa? Puasa apa? Tu saya lewat sikit sembahyang. Sebab Allah letih puasa, saya puasa. Sebab saya sedap sahur tadi. Maka begitu orang yang tertipu daya, kata Syekh Ibn Atha'illah, kerana dia mendahulukan yang sunat tetapi dia memusnahkan yang fardu. Tu hak tu kita tak ambuh, na'udzubillah. Kita tak ambuh begitu. Ataupun kalau dia jaga puasa sunat comel dah, lepas tu hak fardu dia jaga pula. Tu lagi comel. Dia berbeza, disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, berbeza dengan orang yang puasa di bulan Ramadan, dia puasa fardu, cuma dia lewat sedikit sembahyang kerana doa dan sebagainya. Itu lainlah, kerana dia menunaikan yang fardu dan sembahyang pun yang fardu. Tetapi kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, itu pun tidak sayugia, itu pun tidak comel. Hak tu tak comel, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Maknanya hak gitu pun tak comel, iaitu dia berpuasa di bulan Ramadan, dia pun sembahyang lewat. Sebab apa? Dia berpuasa di bulan Ramadan, puasa fardu. Hak tu pun tak berapa comel. Tak berapa comel. Maka apatah lagi
orang yang berpuasa sunat, rajin berpuasa sunat, tetapi melewat-lewatkan yang fardu. Tu apatah lagi hak yang lain berkaitan dengan nafkah dan sebagainya, disebabkan hak yang fardu ataupun hak jenis isteri, iaitu berpuasa sunat tanpa keizinan suami. Tu banyak lagi. Itu setengah daripada orang mereka yang tertipu daya. Tertipu daya, hawa nafsu tipu dia. Dia nampak zahiriah baguslah. Puasa tu berpuasa iaitu melewatkan fardu, itu baguslah. Ada pun hak keizinan suami tu, ada kan suami dah izin juga puasa sunat, hak lebih bagus dia malah puasa dah, misal kata biar isteri dia puasa ataupun orang ahli keluarga lain berpuasa. Itu tidak sah juga. Tetapi hak yang disebut oleh murad, hak yang sebenar perbahasan para ulama tasawuf, kebanyakan hak ni lah, orang puasa fardu ni, orang puasa sunat kebanyakan bagus dah comel. Tapi dia buat cacat pula hak fardu, tak jadi gitu. Macam sembahyang sunat gitu juga. Sembahyang sunat comel dah, teliti sembahyang sunat sebelum subuh. Tapi sembahyang fardu subuh buat barang, buat lekeh gitu, jadi wudu. Betul yang sunat ni menampungkan yang fardu. Hak menapung tu hak mana? Yakni setelah kita menjaga sungguh dah yang fardu, kita jaga molek dah, tapi kadang-kadang ada tercicir dan sebagainya hak fardu ni, maka dengan sembahyang sunat lah Allah Ta'ala tapung belaka hak yang fardu ni. Itu di antaranya. Maka begitulah puasa. Ini ada nakal dalam kitab Imam Ibn Atha'illah berkaitan orang-orang mereka yang tertipu dengan hawa nafsu, iaitu mengutamakan yang sunat tetapi meremehkan yang fardu. Maka hak tu dah comel lah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan dihapus segala dosa di dalam sebulan dengan puasa pada tiap-tiap bulan. Tiap bulan tu ada puasa-puasa yang panggil hari bid lah. Dan puasa pada tengah-tengah bulan, pada hari yang akhir, dan pada hari yang bid, hari puasa ni. Dan dihapuskan pada dosa setahun. Ada belaka Allah Ta'ala beri kelebihan. Zalina saya alamun, kamu beramallah, buatlah amalan apa yang kamu suka, kata Rasulullah SAW. Cuma jangan kamu memperlekehkan, jangan kata ini tu tipu daya puasa mau pandai lekeh, ataupun sembahyang sunat buat pandai lekeh segitu. Jangan. Itu orang-orang munafik. Kita tambah, idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Allah Ta'ala sebut Al-Quran, iaitu ingatlah ketika orang munafik dan orang yang hati dia berpenyakit, dia menyatakan, berkata bahawasanya apa yang dijanji oleh Allah tentang pahala, tentang dosa, tentang apa banyak lagi ni, itu tipu daya. Illa ghurura, itu tipu daya belaka. Dia kata depan orang dia buat molek lah, tapi dalam hati dia kata tipu daya belaka, puasa-puasa ni, apa lagi amal-amal ibadat-ibadat ni tipu daya belaka. Itu Allah Ta'ala sebut orang munafik ni. Iz yaqulul munafiqun, bukan orang munafik saja. Wa idh yaqulul munafiquna walladhi, dan begitu juga orang yang hati dia berpenyakit. Dia bukan munafik, tahap munafik lagi, tapi hati dia tu berpenyakit, bermasalah rohani, dia bermasalah tu. Dia kata ni tipu daya belaka ni, puasa-puasa ni ataupun sembahyang sunat ni, orang cerita kelebihan begini-begini, dia kata puasa pandai lekeh. Maka itu setengah daripada pandang orang-orang munafik yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Dan lagi kata Imam Razali, wala tadhunnu illa sumta anna sawma huwa tarku at-ta'am wash-shara wal-wiqa' faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi, dan lagi kata Imam Razali. Kita berhenti sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa meletakkan kita dalam kebaikan, dalam ibadah di mana sahaja kita berada. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah dan sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم في نعمك مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكلنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته